Ya Rabb hete raisan mete redar pe kurban tune dia he iman tohar zaman gehban tera karam है हर Audio. Adakah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia dengan kematian yang tidak menyenangkan? Sebilangan orang Islam tanpa segan silu menuduh bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS meninggal dunia akibat taun di dalam bilik air. Ini adalah pembohongan yang memalukan yang tidak berdasarkan mana-mana sumber yang boleh dipercayai. Tidak ada yang meragukan tentang kematiannya. Beliau alaihissalam meninggal dunia dengan kematian seorang wali atas sebab-sebab semula jadi menurut wahyu ilahi ketika sedang berdoa dan dikelilingi oleh keluarga dan pengikutnya. Semua riwayat yang sahih tentang hari-hari terakhir, masa dan kematian Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah dari keluarga dekatnya dan para sahabatnya yang menjadi saksi kejadian tersebut. Hazrat Masih Maud alaihissalam tiba di Lahore dari Kadian pada 29 April 1908. Beliau alaihissalam meninggal dunia di Lahore pada 26 Mei 1908. Beliau alaihissalam melakukan perjalanan ini supaya istrinya dapat berjumpa pakar perubatan tentang keadaan yang dihadapinya. Beliau alaihissalam tinggal dahulu di rumah Khwaja Kamaluddin dan kemudiannya rumah Dr. Syed Muhammad Husin Shah. Kedua-duanya adalah pengikutnya. Beliau alaihissalam akhirnya meninggal dunia di rumah Dr. Syed Muhammad Husin Shah dikelilingi oleh ahli keluarganya. Bulan terakhirnya dihabiskan dengan menulis, berceramah, dan bertemu dengan kedua pengikutnya dan mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang mesejnya. Beliau alaihissalam selalu mengalami migren dan desentri, tetapi jualnya yang padat dan beban perjalanan yang bertambah akhirnya mengambil akibatnya. Ketetapan Allah adalah mutlak dan beliau alaihissalam telah menerima banyak wahyu di bulan-bulan terakhirnya tentang kewafatannya yang semakin hampir. Pada 20 Mei 1908, beliau alaihissalam menerima wahyu. Berlepas, kemudian berlepas lagi, dan kematian sudah dekat. Pada 25 Mei 1908, selepas menamatkan buku terakhirnya, Pegam Soul, Message Damai, beliau alaihissalam mengerjakan solat akhir Isya dan kemudian beliau alaihissalam makan malam. Beliau alaihissalam mula menghidap desentri yang bukan sesuatu yang luar biasa. Beliau alaihissalam pergi ke biliknya selepas itu di mana beberapa ahli keluarganya mengurut kakinya. Katilnya dipindahkan keluar di halaman seperti kebiasaan di kawasan itu. Beliau alaihissalam tertidur dan tidak lama selepas itu beliau alaihissalam pergi ke bilik mandi semula dan kemudian menjadi sangat lemah. Beliau alaihissalam membangunkan istrinya. Dia mula mengurut kakinya tetapi keadaannya semakin teruk. Beliau alaihissalam menyebut bahwa beliau alaihissalam merasakan keperluan untuk pergi ke tandas semula tetapi terlalu lemah untuk pergi ke bilik air. Jadi pengaturan dibuat
di dalam bilik untuk beliau alaihissalam melegakan dirinya. Selepas selesai menggunakan bilik air, beliau alaihissalam berasa loya dan muntah. Selepas itu, beliau alaihissalam kembali ke katil, tetapi sangat lemah, sehingga hampir rebah ke atas katil. Isterinya menjadi cemas, tetapi beliau alaihissalam memberitahunya bahwa yang ditakdirkan untuk berlaku akhirnya berlaku. Siratul Mahdi jilid 1, muka surat 10 hingga 11. Hazrat Mulvi Nuruddin dipanggil dan anaknya Mahmud juga, Dr. Said Muhammad Hussein Shah dan Dr. Mirza Yaqub Beg turut dipanggil. Mereka memberi obat, tetapi keadaannya semakin teruk, suaranya menjadi serak. Tetapi beliau alaihissalam terus mengulangi kata-kata, Allahku, demi Allah yang dikasihi. Para sahabat yang lain dimaklumkan tentang keadaannya dan mereka hadir ke rumah. Malam berlalu dalam keadaan begini. Lebih kurang jam 5 pagi, Nawab Muhammad Ali Khan sahib tiba. Dia mengucapkan salam kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam yang menjawab dengan Waalaikumsalam. Setelah matahari terbit, katilnya dipindahkan semula ke biliknya. Beliau alaihissalam bertanya, telah masuk waktu solat? Apabila diberitahu telah masuk waktu, beliau alaihissalam mula menunaikan solat di atas katilnya, tetapi jatuh pengsan. Beliau alaihissalam sedar dan sekali lagi cuba untuk menunaikan solat, tetapi sekali lagi jatuh pengsan. Selepas itu rasa mengantuk menguasainya, tetapi beliau alaihissalam terus mengulangi kata-kata, Allah, Allah kekasihku. Sekitar jam 10.30 pagi pada 26 Mei 1908, beliau alaihissalam meninggal dunia di dalam biliknya dan dikelilingi oleh keluarga dan sahabatnya. Daripada Tarikh Ahmadiyah jilid 2, muka surat 538 hingga 543. Bolehkah ini dipanggil kematian yang memalukan? Di mana seseorang diberitahu berulang kali oleh Allah bahwa masanya sudah dekat. Selepas itu, dia selesai menulis sebuah buku untuk menyokong Islam. Saat-saat terakhirnya dihabiskan dengan mengingati Allah dan menunaikan solat, dan beliau alaihissalam wafat dikelilingi oleh keluarga dan sahabatnya dengan penuh kerisauan berdoa untuknya. Bahkan ini adalah kewafatan hamba Allah yang soleh, kewafatan yang hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang beruntung. Tuduhan bahwa beliau alaihissalam meninggal dunia dalam tandas adalah palsu sama sekali. Rekod sejarah menunjukkan bahwa dia pergi ke bilik air beberapa kali. Sekali tidak lama selepas solat maghrib dan isyak pada 25 Mei, dan masa yang lain mungkin 3 atau 4 sebelum 11 pada malam yang sama. Setelah itu, beliau alaihissalam tidak disebut telah pergi ke bilik air untuk baki lebih kurang 12 jam sebelum kewafatannya. Beliau alaihissalam meninggal di atas katilnya dan tidak ada bukti bahwa dia meninggal di dalam tandas. Tiada bantahan boleh dibuat bahwa pengaturan untuk pergi ke bilik air dibuat di dalam biliknya. Nabi suci sallallahu alaihi wasallam sendiri mempunyai berkas di bawah katilnya untuk pergi ke bilik air pada waktu malam kerana kesukaran untuk keluarga pada waktu malam. Nabi suci sallallahu alaihi wasallam mempunyai bejana kayu di bawah tempat tidurnya, di mana baginda akan buang air kecil pada waktu malam. Sunan Abi Daud, kitab bersuci, bab orang yang buang air ke dalam berkas pada waktu malam dan kemudian meletakkannya dekat dengan dirinya. Hadis 24. Ia juga menyatakan bahawa Nabi SAW menggunakan bilik air sebelum beliau SAW meninggal dunia. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bahawa pada masa kewafatan Nabi SAW, dia memberi sokongan dengan dadanya atau dia berkata dengan pangkuannya. Beliau SAW meminta berkas untuk buang air kecil. Beliau SAW buang air kecil di dalamnya. Setelah itu beliau SAW meninggal dunia. Asy-Syama'il Muhammadiyah, bab apa yang berlaku pada kewafatan Rasulullah SAW, riwayat 369.
Hanya orang yang benar-benar tidak tahu malu akan mencoba dan menyimpulkan daripada ini bahawa Nabi suci sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia di dalam tandas. Dalam keinginan mereka untuk memburuk-burukan dan menyerang Masih Maud alaihissalam, orang-orang ini juga menyerang Nabi suci sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan bahawa beliau alaihissalam mati akibat taun dan bukan sebab semula jadi juga adalah palsu. Beliau alaihissalam adalah pengidap desentri seumur hidup dan serangannya akan menjadi lebih teruk apabila beliau alaihissalam terlibat dalam kerjanya. Taun adalah penyakit bakteria berjangkit yang menyerang bagian bawah usus dan sangat menular. Kedua-duanya disentri dan kolera membawa kepada kehilangan cecair badan. Tidak lama selepas kewafatannya, Syekh Rahmatullah, Dr. Mirza Yaqub Baig dan beberapa sahabat lain pergi ke pakar bedah awam Lahore, Dr. Cunningham, untuk mendapatkan sijil kematian. Punca kematian jelas ditulis sebagai kematian akibat desentri dan bukan taun. Sijil itu diluluskan daripada Ketua Kolej Perubatan, Major Dr. Sutherland. Apabila mayatnya dimuatkan ke dalam kereta api untuk diangkut ke Kadian, musuh-musuhnya mula mengatakan bahawa beliau alaihissalam meninggal dunia akibat penyakit berjangkit untuk menghalang kembalinya mayatnya ke Kadian. Kerajaan telah menetapkan langkah kuarantin yang ketat bagi mereka yang meninggal dunia akibat taun bagi mengelak penularannya. Tuan Master Stesen kereta api pada mulanya enggan mengangkut mayat. Syekh Rahmatullah dengan sewajarnya memberikan sijil tentang punca kematian. Selepas itu, jenazah dibenarkan dibawa ke Kadian dengan kereta api di mana ia akhirnya dikebumikan. Lebih-lebih lagi, sejak kewafatan hingga pengebumian, beliau alaihissalam dikelilingi oleh pengikut kawan dan keluarga. Beliau alaihissalam dirawat oleh ramai doktor. Mungkin beribu-ribu orang telah bersentuhan rapat dengan jenazahnya sejak kematiannya di Lahore hingga pengebumiannya di Kadian. Tiada seorang pun direkodkan dijangkiti taun selepas kontak tersebut. Ini berlaku jika beliau alaihissalam meninggal dunia akibat taun kerana ia sangat menular. Jadi bukti anekdot dan logik menunjukkan bahawa beliau alaihissalam tidak mati akibat kolera. Sebaliknya daripada sebab semula jadi. Desentri yang dialaminya pada saat-saat terakhir adalah disebabkan oleh tekanan mental yang berlebihan dan bukannya jangkitan kuman. Lebih-lebih hadis menetapkan bahawa seseorang yang mati kerana penyakit perut mati syahid. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 5 orang dikira sebagai syahid. Mereka adalah orang yang mati kerana wabak, penyakit perut, tenggelam atau bangunan runtuh dan lain-lain, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Sahih Al-Bukhari, Kitab Jihad, bab terdapat 7 orang mati syahid selain terbunuh dalam jihad. Hadis 2829. Alhamdulillah, dalam pengertian ini juga, Hazrat Masih Maud alaihissalam mati syahid di jalan Allah. Riwayat Syekh Yaqub Ali Irfani sahib dalam Hayat Nasir tentang kematian akibat taun. Terdapat satu peristiwa dalam sebuah buku bernama Hayat Nasir yang kononnya menyatakan bahawa Masih Maud alaihissalam meninggal dunia akibat taun. Riwayat tersebut tertakluk kepada tafsiran yang berbeza dan sama sekali tidak boleh ditunjukkan untuk membuktikan secara muktamad bahawa Masih Maud alaihissalam sebenarnya telah meninggal dunia akibat taun. Hayat Nasir, Kehidupan Nasir, ia biografi kehidupan Mir Nasir Nawab Sahib, bapa mertua kepada Masih Maud alaihissalam, ditulis dan diterbitkan oleh Syekh Yaqub Ali Irfani Sahib radhiyallahu ta'ala anhu yang terkenal sebagai editor majalah Al-Hakam. Ia pertama kali diterbitkan pada tahun 1927, hampir 3 tahun selepas kematian Mir Nasir Nawab. Walaupun kebanyakan kandungan dalam buku itu ditulis oleh Mir Nasir Nawab Sahib sendiri dan merupakan akaun autobiografi. Menulis tentang kewafatan Masih Maud alaihissalam, Mir Sahib menulis, pada malam Hazrat Sahib jatuh sakit,
Malam itu saya telah pun tidur di dalam bilik saya. Apabila dia sangat menderita, saya tersedar. Apabila saya sampai ke Hazrat Sahib dan melihat keadaannya, beliau alaihissalam melihat saya dan berkata, Mirza Sahib, adakah saya telah ditimpa wabak taun? Hayat Nasir, muka surat 14. Telah ditunjukkan bahawa menurut bukti fizikal serta riwayat orang lain yang hadir bersama Hazrat Masih Maud alaihissalam pada masa itu, beliau alaihissalam tidak mati akibat taun. Ini juga kesimpulan doktor yang merawatnya. Oleh itu persoalannya tetap bahawa jika beliau alaihissalam tidak mati akibat taun, mengapa Mir Nasir Nawab Sahib melaporkannya berkata demikian, dan mengapa Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam membuat kenyataan sedemikian? Pertama sekali adalah mungkin dan kemungkinan besar Mir Nasir Nawab Sahib tersilap dengar atau tersilap memahami apa yang diperkatakan. Dia dikujudkan secara tiba-tiba pada waktu malam dan kemungkinan besar bergegas ke bilik Masih Maud alaihissalam. Apabila melihatnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam berkata sesuatu yang mungkin beliau alaihissalam bergerak lebih dekat untuk mencoba dan mendengar. Dalam keseluruhan proses yang tertekan ini, di mana dia kemungkinan besar masih dalam proses bangun, ada kemungkinan dia tersilap mendengar apa yang sebenarnya dikatakan. Ini berkemungkinan memandangkan riwayat-riwayat lain mengesahkan bahawa suara Masih Maud alaihissalam telah menjadi serak semasa sakit terakhir ini dan tidak ada orang lain yang melaporkan riwayat yang sama, walaupun terdapat orang lain di dalam bilik bersamanya, termasuk anak perempuannya, istri kepada Masih Maud alaihissalam. Kedua, walaupun kita menerima perkataan pada nilai muka, ada kemungkinan ia dinyatakan sebagai soalan dan bukan sebagai kenyataan fakta. Dalam bahasa Urdu, kadangkala perubahan mudah dalam nada ayat menjadikannya soalan. Perkara yang sama ditemui dalam bahasa lain. Contohnya, Anda pergi ke kedai. Boleh ditukar dengan perubahan mudah dalam intonasi daripada penyataan kepada soalan. Awak pergi ke kedai? Oleh itu, ada kemungkinan bahawa Masih Maud alaihissalam bertanya soalan dan tidak membuat kenyataan, yang mana terjemahannya adalah, adakah saya mengidap taun? Dalam kes sedemikian, ia akan menjadi soalan mudah yang dimaksudkan untuk dimaklumkan kepada doktor supaya mereka dapat memberitahunya dengan betul tentang keadaannya. Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri adalah seorang pengamal perubatan tradisional India dan ada kemungkinan beliau alaihissalam ingin mencadangkan rawatan sebaik saja diagnosis yang betul dibuat. Doktor yang baik tidak menolak sembarang kemungkinan diagnosis sehingga semua gejala telah dinilai. Lebih-lebih lagi adalah sangat mungkin bahawa jika ia adalah soalan, ia dinyatakan secara retorik dan bertujuan untuk menafikan idea bahawa dia dijangkiti taun, sesuatu yang mungkin difikirkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam yang dipikirkan oleh Mir Sahib atau orang lain. Dalam kes ini, penekanan dalam ayat itu adalah pada saya. Dan ayat itu adakah saya mengidap taun? Dengan kata lain, boleh dinyatakan sebagai, adakah mungkin untuk saya dijangkiti taun? Sama sekali tidak. Walaupun kita menerima bahawa Masih Maud alaihissalam berkata kata-kata tadi sebagai satu kenyataan, ia tidak bermakna beliau alaihissalam benar-benar mengidap taun. Jika beliau alaihissalam benar-benar mengatakan kata-kata ini, ia hanya boleh menjadi pemikiran yang beliau alaihissalam ada atau kemungkinan beliau alaihissalam melayan yang kemungkinannya disahkan sebagai tidak berlaku. Lebih-lebih lagi, individu yang sakit tidak boleh dijangka tidak dapat mengawal sepenuhnya kuasa fizikal ataupun mental mereka. Nabi SAW dalam satu penyakit dikatakan telah menjadi pelupa ke titik di mana beliau SAW tidak akan ingat sama ada beliau telah melakukan satu perkara yang tertentu atau tidak. Dan mula membayangkan bahawa dia telah melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan.
Sahih Bukhari, Kitab Jizyah dan Muwada'ah, bab jika seorang zimmi melakukan penipuan bolehkah dia dimaafkan, hadis 3175. Nabi adalah manusia dan oleh itu tertakluk kepada akibat kesihatan yang sakit seperti manusia lain. Perlu diingat bahawa ini adalah riwayat Mir Nasir Nawab Sahib. Jika Hazrat Masih Maud AS meninggal dunia, ditakdirkan Allah kematian yang tidak menyenangkan, maka bagaimanakah perawi itu sendiri dapat tetap teguh dengan imannya walaupun menjadi saksi langsung peristiwa itu? Mir Nasir Nawab Sahib adalah seorang yang berprinsip dan tidak pernah sekalipun mengamalkan sifat munafik. Walaupun setelah mengawinkan anak perempuannya dengan Mirza Ghulam Ahmad AS, ketika beliau AS mendakwa sebagai Al-Masih dan Mahdi, Mir Sahib tidak menerimanya pada mulanya kerana dia mempunyai keraguan tentang tuntutannya. Dia tidak memikir sedikit pun tentang hakikat bahawa anak perempuannya telah berkahwin dengannya, malah lebih mengutamakan Allah dan kebenaran. Mir Sahib walaupun selepas mengaitkan riwayat itu tidak pernah melayan idea bahawa Mirza Ghulam Ahmad AS adalah palsu dan juga bahawa dia meninggal dunia dalam keadaan meragukan dan sehingga kematiannya kekal sebagai pengikut setia Hazrat Masih Maud AS. Tuduhan ini, tuduhan sama kematian terkutuk terhadap Yesus, sebenarnya adalah bukti lanjut tentang persamaan dengan Yesus dan musuhnya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh Yesus telah mati sebagai kematian terkutuk di atas kayu salib. Dan sekarang orang Islam yang datang untuk menyerupai mereka membuat tuduhan yang sama terhadap Al-Masih yang dihantar kepada mereka. Hazrat Masih Maud AS menulis, dapat dipastikan daripada Al-Quran bahawa terdapat dua tuduhan utama terhadapnya. Satu, kelahirannya, auzubillah minasyaitan, iaitu dia diperanakan secara tidak sah. Kedua, kematiannya, auzubillah minasyaitan, terkutuk kerana dia telah mati di kayu salib. Dan telah tertulis dalam Taurat bahawa orang yang dilahirkan dari perzinaan adalah terlaknat dan orang seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan dibangkitkan kepada Allah. Begitu juga ada juga yang tertulis bahawa orang yang digantung pada kayu, iaitu orang yang mati di salib, juga terkutuk dan tidak akan dibangkitkan kepada Tuhan. Rohani Kezain jilid 19, Ijaz Ahmadi halaman 120, terjemahan Inggris halaman 22. Dalam tergesa-gesa, mereka untuk memfitnahkan secara memalukan Hazrat Masih Maud AS, para penentang yang membuat bantahan terhadap kematiannya tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya membuka pintu kepada bantahan terhadap nabi-nabi lain juga. Hazrat Masih Maud AS menulis, bantahan yang sah ialah dilakukan selaras dengan kitab-kitab ilahi, bukan yang membawa semua nabi dan rasul di bawah naungannya. Untuk membuat tuduhan sedemikian adalah kerja individu yang tidak beriman dan terkutuk. Rohana Kezain jilid 9, Anwarul Islam halaman 41. Nabi SAW mengistiarkan tentang Al-Masih Maud yang dijanjikan alaihissalam bahawa beliau akan dikebumikan di kubur yang sama seperti dia. Petunjuk antara lain bahawa kematiannya akan menjadi sangat serupa dengan sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam akan turun ke bumi dan dia akan berkahwin dan mempunyai anak. Dia akan tinggal di bumi selama 45 tahun, kemudian dia akan mati. Selepas itu dia akan dikuburkan bersamaku dalam kuburku, dan aku dan Isa akan dibangkitkan dari kubur yang sama antara Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan oleh Ibn Jauzi dalam kitab Wafa Merka'atul Mafati Sarah Miska'at ul Masabi, kitab Tribulasi bab turunannya Isa alaihissalam, hadis 5508. Nabi SAW sangat terdesak di saat-saat terakhir kerana sesuatu yang menyakiti lama, keracunan lidah.
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami demam semasa hari-hari terakhirnya. Detik-detik terakhirnya amat sukar. Dia akan diletakkan di dalam tap mandi dan air akan dituangkan ke atasnya untuk menyejukkan badannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menunaikan solat di masjid dan pengsan beberapa kali cuba mengangkat dirinya untuk ke masjid. Urusan untuk ke bilik air dibuat di dalam biliknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekatnya. Beliau alaihi salam mengalami kesukaran untuk bercakap. Pada saat-saat terakhirnya, beliau sallallahu alaihi wasallam pergi terlebih dahulu ke bilik mandi dan kemudian meninggal di pangkuan Hajat Aisyah radhiyallahu taala anha, sementara siwak masih di dalam mulutnya yang telah dibasahi untuknya. Kata-kata terakhir beliau ialah, "Ya Allah, bersama yang tertinggi." Muwatta Imam Malik, Kitab Jenazah, hadis 272/817. Persamaan tidak kebetulan. Sebaliknya ia adalah memenuhi praktikal nubuah Nabi suci sallallahu alaihi wasallam. Untuk membantah kematian Hazrat Masih Maud alaihi salam bermakna seseorang itu juga harus membantah kewafatan Nabi suci sallallahu alaihi wasallam. Oleh Azhar Goraya, terjemahan Musa bin Masran.